Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurin Najwa binti Ahmad Rizal. Nombor matrik 054536. Okey, pada video kali ini saya akan membentangkan tentang tugasan untuk subjek kajian teks fiqh Nusantara, iaitu tugasan transliterasi teks Jawi Klasik Kitab Bughaiyah At-Tullab Jilid 2 karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat 26 dan 27 yang membincangkan tentang bab jenazah. Dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam dakwah SEM 1 sesi 2020-2021. Okey, sebagai pengenalan, pada video kali ini saya akan membentangkan tentang tugasan transliterasi teks Jawi Klasik yang diambil daripada kitab Bughaiyah At-Tullab Jilid 2 bermula daripada muka surat 26 dan bermula pada pertengahan petikan iaitu fasal dan berakhir pada awal muka surat 27. Pada teks petikan ini membincangkan berkaitan dengan pengebumian mayat, iaitu jika dapat saya beritahu secara umum adalah berkaitan dengan kubur ataupun liang lahat, yang mana yang dituntut oleh syarak adalah dapat mencegah daripada terkeluarnya bau dan dapat mencegah daripada digali dan dikorek oleh binatang yang buas. Dan dalam video ini juga saya masukkan berkaitan jenis-jenis dan ukuran liang lahat yang mana saya akan terangkan secara terperinci dan lebih mendalam pada sebentar lagi. Dan kepentingan tajuk ini adalah untuk memahami dengan lebih jelas berkaitan jenis dan syarat-syarat dalam urusan pengebumian mayat, khususnya berkaitan dengan ukuran serta kedalaman kubur dan liang lahat yang dituntut oleh syarak. Okey, ini adalah petikan yang saya ambil untuk tugasan ini, iaitu halaman 26 dan halaman 27. Seterusnya saya akan bacakan sedikit petikan itu, iaitu pasal pada menyatakan menanamkan mayat bermula wajib menanamkan mayat itu, kemudian daripada memandikan dia, dan sekurang-kurang kubur yang wajib itu yang menegahkan daripada keluar baunya dan daripada dibongkar binatang yang buas. Jadi penerangan di sini adalah dalam petikan ini membincangkan proses selepas memandikan mayat, iaitu menanamkan mayat ataupun kita panggil pengebumian mayat. Keluasan liang lahat untuk ditanam mayat itu mestilah dapat mencegah terkeluarnya bau mayat itu dan tidak dapat digali ataupun dikorek oleh binatang buas. Contohnya seperti harimau, singa, serigala dan lain-lain. Okey, seterusnya kita lihat pada penerangan pada petikan di atas, iaitu tidak memadai ataupun tidak boleh liang lahat kubur yang tidak dapat mencegah daripada terkeluar bau ataupun dikorek oleh binatang yang buas atau salah satu daripadanya, seperti yang menjadi adat di sesebuah negeri, iaitu meletakkan mayat lelaki dan mayat perempuan bercampur di dalam sebuah tempat seperti gua. Okey, seterusnya penerangan berkaitan petikan ini adalah dan menambah lagi mayat-mayat yang baru bersama dengan mayat-mayat yang sebelumnya yang belum lagi hancur, maka ianya adalah haram kerana tidak dapat mencegah daripada terkeluar bau mayat itu dan boleh digali serta dikorek oleh binatang buas kerana ditanam di tempat yang terdedah dan terbuka. Sekalipun kata Syekh Halbi, jikalau sudah dapat menegahkan daripada terkeluar baunya, maka sudah memadai menurut beliau kerana telah mengikut kaedah syarak. Okey, seterusnya penerangan tentang petikan di atas. Mengikut adat kebiasaan dan uruf, jika tempat kubur itu boleh digali ataupun dikorek oleh binatang buas, namun tidak terkeluar baunya sekalipun adalah tidak memadai, maka dihukumkan wajib untuk dibuatkan seperti keranda atau dibuatkan atasnya sesuatu yang dapat mencegah kubur itu daripada digali dan dikorek oleh binatang buas. Baik, seterusnya penerangan tentang petikan di atas.
adalah sunat jika kubur itu luas dan panjang, ibarat 4,5 hasta dengan hasta tangan orang yang sederhana dari segi bentuk fizikalnya, dan kubur yang berliang lahat dengan posisi mayat menghadap kiblat, iaitu rusuk kanan dan muka menghadap ke arah kiblat, sesuai dengan saiz fizikal mayat adalah lebih afdal daripada yang jenis berliang syak. Berliang syak ni saya akan terangkan sebentar lagi lah. Dan keadaan kubur atau lubang yang digali pada tahap tiada dapat keluarnya bau mayat dan dibongkar oleh binatang buas. Dengan terlaksananya syarat-syarat ini, maka memadailah dalamnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang ukuran-ukuran keadaan kubur yang afdal. Iaitu yang pertama adalah kubur itu janganlah terlalu luas ataupun terlalu sempit. Panjang kubur dilebihkan 13 cm iaitu 5 inci daripada kepala dan kaki mayat ataupun keranda. Yang kedua, diutama perdalam 4,5 hasta atau setinggi orang berdiri dan dilebihkan lagi sehasta. 1 hasta bersamaan dengan 1/4 depa, manakala jika kita nisbahkan 4.5 hasta adalah bersamaan dengan 6.75 kaki. Okey, yang ketiga adalah diperbuat liang lahat lebih afdal jika pada tempat yang boleh dilakukannya, iaitu dikorek ke arah kiblat sekadar boleh memuatkan mayat dalam lubang tersebut dengan penutup yang dibuat daripada papan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan liang lahat syak. Okey, apa itu liang lahat syak? Okey, liang lahat syak ni adalah dengan meletakkan mayat di tengah kubur dan ditutup di atasnya dengan secara lurus horizontal supaya tidak jatuh ke atas mayat tanah yang keras. Namun, jika tanah di kawasan tapak pengemudian itu jenis tanah yang lembut dan mudah terpecah, maka liang syak adalah lebih afdal dalam keadaan ini untuk mengelakkan daripada keruntuhan tanah kubur tersebut. Okey, seperti gambar rajah di atas adalah berkenaan dengan jenis-jenis kubur, iaitu liang lahat tengah itu merupakan liang lahat syak. Manakala liang lahat tepi adalah liang lahat yang memposisikan mayat ke arah kiblat. Dan pada asalnya adalah liang lahat jenis posisi mayat menghadap ke arah kiblat adalah lebih afdal berbanding liang syak. Namun berlaku sedikit perbezaan sekiranya tanah di kawasan perkuburan itu adalah mempunyai jenis tanah yang mudah berpecah ataupun mudah runtuh, maka liang lahat syak adalah lebih afdal berbanding liang lahat tepi. Jadi boleh dikatakan di sini bahawa liang lahat yang hendak dibina bergantung kepada tanah di kawasan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada gambar rajah, iaitu yang di sebelah kiri adalah liang lahat bagi tanah keras seperti yang saya jelaskan tadi, iaitu yang lahat yang memposisikan mayat ke arah kiblat. Okey, kita dapat lihat ya yang di dalam petak, bukan petak lah, segitiga tu liang untuk meletakkan jenazah dan ditutup dengan papan penutup liang lahat, dan bukaannya adalah 3 hingga 4 kaki, manakala kedalamannya adalah lebih kurang 6 kaki. Ini adalah daripada sudut pandangan sisi ya. Dan seterusnya ialah liang lahat syak. Kita lihat ya, untuk tanah yang lembut ataupun tanah yang mudah berpecah, iaitu kita tengok okey, di tengah itu adalah diletakkan jenazah dan diletakkan papan penutup, dan bukaannya adalah sama, iaitu 3 hingga 4 kaki, dan kedalamannya adalah 6 kaki. Yang berbeza di sini adalah posisi mayat itu, dan ianya bergantung kepada bagaimana bentuk tanah, ataupun tanah itu keras ataupun tanah yang mudah berpecah. Okey, seterusnya sunat untuk meninggikan papan ataupun tudung liang itu sehingga tidak dapat menyentuh mayat, dan makruh lagi bid'ah menanam mayat di dalam keranda tanpa sebab. Maka ianya menjadi wajib oleh kerana uzur, tanah mudah runtuh,
seperti mayat perempuan yang tiada hadir muhrimnya dan mudah dibongkar oleh binatang buas. Maka jika berlaku keadaan di mana takut sekiranya dapat digali korek oleh binatang yang buas, maka wajib ditanam di dalam keranda. Okey, di sini saya akan jelaskan berkaitan dengan jenis-jenis kubur dan keafdalan setiap jenis lah. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, jenis kubur ada 3, iaitu yang memposisikan mayat ke arah kiblat, ataupun jenis yang lahat syak dan yang lahat dan keranda. Seterusnya, saya akan cerita tentang lebih afdal kita membuat liang lahat, yang tepi dan yang lahat tengah itu di atas 3 perkara. Iaitu yang pertama, pada tanah yang keras, tidak berair dan tidak mudah runtuh. Yang kedua, pada mayat yang tidak uzur seperti berbau ataupun reput atau ada muhrimnya bagi yang perempuan. Dan yang ketiga, tidak mudah dibongkar oleh binatang buas. Maka lagi afdal untuk liang lahat tepi dan liang lahat tengah. Manakala lebih afdal mayat di dalam keranda pada 3 perkara, iaitu pada tanah yang tidak keras, berair dan mudah runtuh, pada mayat yang uzur seperti berbau, reput ataupun tiada muhrimnya bagi yang perempuan, dan yang ketiga adalah mudah dibongkar oleh binatang buas. Okey, akhir sekali kesimpulan, iaitu sebagai kesimpulannya, dalam urusan pengebumian mayat, antara aspek yang paling penting adalah berkaitan dengan liang lahat ataupun kubur, iaitu mempunyai 2 syarat yang umum dan syarat utama, iaitu yang pertama adalah liang lahat itu mestilah dapat mencegah daripada terkeluar bau mayat, dan yang kedua adalah dapat mencegah daripada digali ataupun dikorek oleh binatang yang buas. Dan seterusnya, liang lahat ni terbahagi kepada 3 jenis, iaitu jenis liang lahat tepi, iaitu jenis yang memposisikan mayat ke arah kiblat, liang lahat tengah iaitu liang lahat syak, dan liang lahat yang diletakkan keranda. Dan penentuan jenis liang lahat yang digunakan adalah bergantung dan juga melihat kepada keadaan tanah, situasi ataupun keadaan mayat itu sendiri, serta mengambil kira kemungkinan sejauh mana dapat digali dan dikorek oleh binatang yang buas seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Contohnya, liang lahat jenis tepi, iaitu yang menghadapkan mayat ke arah kiblat adalah lebih afdal berbanding liang lahat syak. Namun berlaku perbezaan. Sekiranya tanah di kawasan itu jenis tanah yang lembut, maka liang lahat syak adalah lebih afdal dalam keadaan ini bagi untuk mengelakkan tanah runtuh. Begitu juga dengan liang lahat keranda. Jika seperti mana yang telah saya jelaskan pada perbincangan sebentar tadi. Okey, sebelum saya menamatkan video perbincangan ini, saya dengan rendah hatinya ingin memohon maaf kepada Ustaz Syahrudin atas segala salah silap saya dan rakan-rakan sekelas saya sepanjang kelas online ini. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas segala ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kami. Jadi sekian sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.